Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua anak-anak cikgu? Okey, jadi ini merupakan video kita yang terakhir bagi bab 8, okey? Iaitu 8.3 sudut yang berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang. Okey, jadi kalau sebelum ni kita dah jawab macam-macam lah cara nak membina garisan, sudut dengan menggunakan alat geometri, dan juga awak dah belajar iaitu sudut bertambucu dan sudut bersebelahan. Jadi untuk kali ni banyak lagi nama sudut yang awak kena faham lah. Video ni agak panjang, jadi tolong fokus. Pastikan dengan awak ada juga kalkulator, pen dan juga buku nota. Dalam matematik awak tak boleh dengar je cikgu bagi penerangan. Awak kena buat sama-sama dengan cikgu supaya ilmu tu betul-betul sampai pada awak dan awak tahu kat mana awak faham dan kat mana awak tak faham. Okey, kalau dah ready, jom kita start. Okey, ini adalah standard pembelajaran awak pada hari ini, di mana macam panjang kan? Sabar, cikgu terangkan. Okey, awak akan mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang. Okey, yang kedua, awak akan tahu juga cara untuk melukis dan menerangkan sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pendalaman. Ini sudut baru bagi awak yang awak kena belajar. Okey, kemudian awak akan boleh menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. 8.34 untuk menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang apabila sudut lain diberi. Ini 8.35 mengenal dan mewakilkan sudut dongak. Ini awak dah biasa dengar. Dan juga sudut tunduk dalam situasi keadaan sebenar dan menyelesaikan masalah. Okey, jom kita tengok yang pertama. Okey, ini adalah garis selari dan garis rentas lintang. Okey, para pelajar perhatikan simbol yang kat sini. Okey, ini simbol dia lah. Okey, ini simbol ni anak panah ni lah. Okey, untuk menyatakan ini adalah garis selari dia sama. Okey, so kalau rentas lintang awak tengok yang AB ni, yang ni ada garis merah ni kan. Ini adalah garis rentas lintang. Okey, di mana dia cross lah. Okey, tengok latih diri 8.3A. Okey, antara objek ni, okey, tandakan kat mana adalah garis selari. Okey, para pelajar tengok kalau selari kat sini satu selari, ini pun selari. Betul tak? Okey, ataupun yang ini boleh katakan kat sini selari, yang sini pun selari. Okey, dia samalah. Okey, kalau papan ni macam mana? Ini selari je sama. Ini pun selari. Okey, kalau yang ini guys, ini selari, ini pun selari. Tengok ni almari pakaian ni, ini selari. Okey, para pelajar tengok. Okey, ini pun selari. Okey, boleh tak? Senang je kan? Okey, seterusnya. Okey, yang ini. Okey, dia surat salin secara dengan labelkan garis rentas lintang sebagai AB, kemudian awak buat satu lagi garis dengan PQ. Okey, tengok yang kat sini lah. Okey, suruh awak labelkan. Okey, kalau tengok kat sini, mana itu garis rentas lintang. Okey, so yang inilah. Okey, ini AB. Okey, kemudian dia suruh awak buat lagi satu PQ. Okey, PQ tu awak boleh buat suka hati awak lah. Mungkin awak boleh buat macam ni. Sorry, kejap. Macam ni. Macam ni. Okey, dia biar kena ni, tak berapa kena sangat ni. Kejap je, saya ingat sikit cikgu punya writing pad ni macam tak berapa sharp. Okey, so ini P dan juga Q. Okey, alright, so yang ini dia kata kat mana satu garis rentas lintang. Okey, para pelajar fokus tengok, ini kan selari. So inilah awak punya A dan juga B. Dan satu lagi para pelajar, yang mana? Yang ini pun bernyatakan sebagai AB kerana ini kan dua garis yang lurus. So ini yang rentas je. So ini pun AB juga. So nak bina PQ tak kisah PQ. Mungkin awak boleh bina di sini. Okey. So jangan labelkan lah. Ini P, ini Q. Okey. Yang ini pula tengok yang ini sayang. So yang ini mana AB? AB rentas lintang, dia cross. Okey. So ini satu A, ini B. Ini boleh tak? Ini boleh tak? Tak boleh, sebab apa? Dia tak kena betul, tak kena cantik. Okey, alright. Okey, seterusnya yang mana awak nak buat PQ, tak kisah. Kata kalau awak buat macam ni, cikgu saya nak buat macam ni, daripada sini ke sini, apa pun boleh. Ini P, ini Q. Okey, boleh tak? Okey, seterusnya para pelajar, ini awak kena kenal iaitu sudut sepadan. Sekejap. Okey, ini sudut sepadan.
Okey, selang-seli dan juga sudut pedalaman. Kena familiar lah ni. Okey, tengok. Kalau sudut sepadan dia sama. Okey, sudut A sama dengan sudut B. Kalau sudut selang-seli, sudut B sama dengan sudut C. Dia lebih kurang sama macam ni lah. Okey, tapi kalau sudut pendalaman, sudut C tambah dengan sudut D, dia adalah 180 darjah. Okey, cikgu nak bagi tips fokus. Semua sila fokus. Okey, kalau sepadan, cara nak kenal dia, awak ingat dia adalah bentuk F. Boleh? Okey, kalau selang-seli, dia adalah bentuk Z. Dan juga kalau pendalaman, macam mana cikgu? Dia bentuk C. Okey, boleh. So senang lah awak kena ingat. Kalau tengok dulu macam mana bentuk dia, and then awak kaitkan dengan dia punya nilai-nilai dia. Okey. Soalan yang ini pula. Okey, kita ada 3 bentuk kat sini. Jadi dia suruh kita terangkan dan nyatakan sama ada bentuk ini adalah sudut yang mana? Sepadan ke, selang-seli ke, ataupun sudut pendalaman. Kemudian dia suruh kita tandakan C dan juga D yang merupakan yang mana pasangan lain yang sama jenis dengan sudut yang kita dah carilah. Okey, bila macam ni, paling mudah adalah awak buat sedikit nota kat sini. Okey, sebab ini baru bagi awak kan yang mana satu sepadan, selang-seli dan juga pendalaman. Okey, awak tahu kan bentuk F. Okey, bentuk F tadi yang cikgu gambar, yang ni, ini sini kan. Okey, ini sudut sepadan. Okey, yang keduanya kita kata selang-seli kan. Yang ini selang-seli. Dan yang ketiga macam huruf C huruf C yang di sini. Okey. So yang ni samanya adalah katakanlah ni A, ini B, ini A, ini B. So sudut A sama dengan sudut B. Okey, kalau yang ini. Okey, kalau yang ini sudut A tambah dengan sudut B sama dengan 180 darjah. Okey, boleh? Alright, jadi kita tengok kat sini. Ini bentuk apa? Okey, tengok ini di sini kita ambil kat sini. So di sini, di sini. So kita tahu dia adalah sudut mana? Yang inilah sudut pendalaman. Okey, so pendalaman kita tahu. Kejap. Okey, pendalaman kita tahu bahawa sudut A tambah dengan sudut B sama dengan 180 darjah. Jadi dia suruh kita buat C dan juga D. So kalau C dengan D dia belah sini lah sayang Tengok Sekejap. Kalau C dengan D, kata cikgu ambil warna hijau pula. Okey, tengok kat sini. Nampak? Jadi kalau C dengan D, kita akan kata kat sini lah. Ini C, ini D. Okey. Jadi sudut C tambah dengan sudut D sama dengan 180 darjah. Ini merupakan sudut pendalaman. Okey, yang kedua para pelajar, perhatikan yang kedua. Bentuk apa ni? Okey, kita tengok yang ni. Ni, pergi ke sini juga. Okey, yang ini. Ini bentuk F lah cikgu. Okey, kalau F apa nama dia? Iaitu sudut sepadan. Okey, kalau sudut sepadan, dia sama sahaja. Iaitu sudut A sama dengan sudut B. Okey, so kat mana sudut C tu? Okey, kalau C awak kata kita nak ambil kata apa secara mirror lah kan. So kita boleh buat macam ni. Kat sini. Jadi kita boleh buat kat sini. Okey, ini C, ini D lah. Okey. Alright. Okey, ataupun awak boleh katakan macam ni lah pun boleh juga, ataupun awak kejap. Okey, seterusnya kita boleh kata bahawa ini adalah sudut C sama juga dengan sudut D. Okey, yang ke C pula. Okey, yang ke C awak tengok yang ini bentuk apa ni cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey, ini pergi ke sini dan pergi ke sini. So sudut ni huruf apa ni? Huruf Z kan? So bila huruf Z, kita tahu dia adalah sudut selang-seli di mana dia punya sudut A, sudut B sama dengan sudut A. Okey. Jadi kat mana pula kita nak buat ni cikgu? Yang untuk seterusnya ni. Okey, awak boleh juga buat dia punya bentuk dia macam ni. Kita mirrorkan dia. Macam ni. Mirrorkan dia lah. Okey, jadi kita boleh ambil yang kat sini. Yang kat sini dan juga kat sini lah. Okey, macam C dan juga D. Jadi sudut C sama dengan sudut D. Tada! Dah siap. Okey. Alright, tengok yang ni. Contoh 12. Dalam sejarah yang berikut, tentukan sama ada garis lurus PQ dan RS adalah selari ataupun tidak. Senang je ni. Okey, so awak tengok PQ 48 dan juga RS sekilas pandang kita tahu selari ke tak. So bila dia sama sudut D, jarak dia pun sama. So dia adalah
Okey, yang kedua, yang ini PQ sayang. Kalau tengok sekilas pandang pun awak boleh nampak tak sayang. Yang ini kan besar jarak dia kan. So yang ini jarak dia kecil, lebih kecil kan. So ini sebenarnya tidak selari. Okey. Yang kedua yang awak boleh tengok selain jarak, awak tengok sudut dia sayang. Sudut dia sepatutnya kena sama. So dia tak sama. Bukan sama, maksudnya sudut dia sudutnya sepatutnya 180 darjah. Ini adalah kita panggil ini adalah sudut sepadan. Tengok sayang, kenapa sepadan? Tengok ni. Huruf apa ni? Sepadan. Minta maaf, sudut pendalaman. Okey, so ini adalah huruf C. Okey, ini adalah sudut pendalaman. Okey, di mana cara pengiraan dia adalah sepatutnya dia sepatutnya yang ini tambah dengan 180. Jadi kita kena tengok tambah 42 tambah dengan 128. Okey, sama dengan 170. 170 ni dia tak sama dengan 180 darjah. So dia adalah tidak selari. Okey, boleh? Alright, seterusnya yang ini. Okey, bagaimanakah anda menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis lari dan garis letas lintang? Okey, contoh 13 dia ada kat sini lah. So awak kena buat satu-satu para pelajar. Jom kita tengok cari nilai A, B dan juga C. Okey, bila macam ni awak kena fikir sikit. Okey, first kali kalau cikgu suka awak tengok bentuk dia sama ada dia F ke, dia C ke ataupun dia Z. Okey, kalau tengok kat sini sayang, tengok kat sini, ini nampaklah sebenarnya ni. Okey, cikgu ini C. Okey, C apa dia? Sudut pendalaman. Okey, alright, kemudian tengok yang ni pula. Yang ni, cikgu ini Z. Sekejap, cikgu ambil warna lain lah, nampak sikit. Okey, kejap, cikgu tukar kepada warna hijau sayang. Okey, ni sudut senang-seli kan Z. So kita tahu dah sudut A ni sama dengan 60. Okey, lepas tu yang ni apa kaitan dia ni pula nak tengok ni. Okey, nanti kita contoh kita perhatikan B ni, B dan juga ni. Okey, nampak ke sini sayang, fokus kat sini. Nampak tak F ni kan? So F ni dia adalah sudut sepadan. Okey, jom kita selesaikan. Okey, A kita tahu selang-seli. So selang-seli, jadi sudut A sama dengan 60 darjah. Okey, dapat dah. Kemudian kita kata nak cari B. Nampak tak kat sini? Okey, B dan ni adalah sudut sepadan. So kalau sepadan, sudut B sama dengan 118 darjah. Ya Allah, senangnya. Nampak tak? As long as awak tahu apa nama sudut dia, awak memang boleh buat. Okey, kemudian nak cari C sayang. Nak cari C pun senang saja kerana C ni adalah sudut apa? Sudut pendalaman. Kita tahu bahawa sudut C tambah dengan sudut B adalah 180 darjah. Jadi sudut C sama dengan 180 darjah tolak dengan sudut B which is 118. So awak akan dapat sudut C sama dengan 62 darjah. Tada! Dah siap. Ya Allah, senangnya kan? Okey, jom tengok seterusnya. Okey, ini terms yang awak kena tahu iaitu sudut dongak dan juga sudut tunduk. Okey, biasanya orang juruko ni dia akan familiar dengan perkataan dongak dan juga tunduk. Apa itu dongak? Okey, macam kita dongak, kita dongak kepala kita ke atas. Kalau tunduk, kita tunduk ke bawah lah. Okey, dongak ialah contoh seperti gambar macam ni. Okey, gambar macam ni dia dongak ke atas. Okey, kalau tunduk, dia tunduk ke bawah. Tengok gambar perempuan ni, dia tunduk ke bawah, dia tengok kucing ni kan. So ini adalah garis mengufuk. Okey para pelajar, ini nak saya tekankan juga, ini garis mengufuk di mana sudut kita bermula. Okey, tengok pada soalan ini. Okey, fokus. Dia kata raja di sebelah menunjukkan kedudukan Devi dan Umi di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Lukis dan labelkan sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dari Devi. Guys, perhatikan perkataan dari. Okey, cikgu nak bagi tips. Fokus perkataan dari. Okey, bila ada dari ni, okey, Devi, awak terus buat dia punya garisan putus-putus itu. Itu garisan apa? Mengufuk dia kan. Okey, dari Devi. Maksudnya Umi ke sini sayang. So sudut itu, sudut awak kalau kata cikgu boleh tak kita buat sudut kat sini? Tak, dia mesti daripada garisan mengufuk ni sayang. Mengufuk pergi kepada garisan inilah. So di sini, so ini adalah sudut A. Nampak tak?
Okey, yang ke B. Sudut B mewakili sudut tunduk. Okey, tunduk. Okey, dari Umi. Bila dari, keywords yang cikgu nak tekankan kat sini adalah dari. So, bila dari, terus buat garisan mendata putus-putus. Okey, kemudian buat garisan Umi ke Devi ni lah. And then, awak nampak awak punya sudut mesti daripada garisan mengufuk ni sayang. So, ini adalah sudut B awak. Okey, tada, dah siap. Boleh tak? Okey, yang ini. Tengok yang ini. Pun sama je sebenarnya. Kita baca, Jasni berdiri di atas sebuah bukit dan memerhatikan sebuah kapal terbang dan juga seketul batu. Okey, sudut A yang mewakili sudut dongak kapal terbang itu dari Jasni. Bila perkataan dari, cikgu kata dari awak terus buat garisan putus-putus iaitu garisan mengufuk pergi kepada kapal terbang. Jadi awak punya sudut itu akan berada sayang kat sini. Dia bermula daripada garisan mengufuk. Jadi dia akan berada di sinilah sudut A. Okey, boleh. Kemudian yang kedua, sudut B yang mewakili sudut tunduk. Okey, dari Jasni. So, bila sebut dari, ingat dari Jasni. Maksudnya, dari Jasni kena buat garisan putus-putus iaitu garisan mendata. Kemudian pergi Jasni kepada batu. Kemudian dia kata sudut B. So, B-nya di sini. Tada, dah siap. Faham tak? Okey, macam mana kalau kita cari nilai? Okey, tengok baca. Okey, kadang-kadang pelajar bila tengok soalan terlalu banyak wording awak jadi pening. Sebenarnya tips cikgu adalah awak tengok, baca satu-satu dan fahamkan. Jangan bila terlalu banyak wording awak terus rasa macam tak tahu. Jangan macam tu, okey? Jom kita baca dan kita fahamkan sama-sama. Okey, Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Kamal, Cindy, Adila dan juga David di dua buah pangsapuri. Sudut dongak Cindy dari David. Okey sayang, tengok terus buat. Kita cuba ambil warna hijau. Okey. Dia kata sudut dongak Cindy dari David. Mana David? David kat sini. Bila sebut dari, awak terus buat garisan putus-putus. Okey, buat garisan putus-putus. Okey. Dari Cindy ke Cindy kat sini lah ialah 15 sayang. Dia terus 15 kat sini. Okey, kita terus tahu 15 kerana sudut dia bermula daripada garisan mengufuk, betul? Okey. Sudut dongak Adila dari Cindy. Perkataan dari ni sayang, tolong fokus. Dari Cindy. So, Cindy kita buat lagi garisan putus-putus Cindy. Okey, Cindy sampai putus. Okey, ialah 18. Sudut dongak Adila ke Adila. So, sinilah. Okey, so sini adalah 18. Okey. Alright. Dan sudut tunduk Adila dari Kamal. Mana Kamal? Okey, Kamal kat sini dari Kamal. Pergi pada Adila. So, dia akan bermula daripada garisan mengufuk. So, sudut awak kat sini berapa Kamal? 40 darjah. Okey, ini soalan yang awak dah faham. Sekarang ni dia suruh cari nilai X dan juga Y. Okey, para pelajar, mana X, mana Y? Okey, Y-nya di sini sayang. Dan juga X-nya di sini. Nampak tak X ni? Sekejap. Okey, kalau perhatikan X ni dia merangkumi dua ni. Yang 18 dan juga sini kita tak tahu, okey. Tapi sebenarnya sayang, kalau awak boleh perhatikan, awak nampak tak benda ni? Sekejap, saya guru warnakan warna apa ya? Warna pink lah, okey. Alright, sebenarnya ini adalah sudut apa ni? 1, 2, 3, Z. Nampak tak? Bermaksud bahawa sudut yang ini 15 ni dengan ini sayang. Katalah cikgu ambil warna lain lah selain warna tu, which is warna apa ya? Warna merah lah, okey. Yang ini sayang. Ini sudut ini dia huruf Z tau. Huruf Z ni apa nama sudut dia? Sudut selang-seli. Maksudnya ini 15, so ini pun 15 darjah. Jadi awak boleh tahu bahawa, okey, jom kita buat penyelesaian dia bahawa, okey, sudut ini 15, ini 18. So ini adalah sudut X. Sudut X adalah 18 tambah dengan 15. X sama dengan 33 darjah. Senangnya ya Allah. Okey, kemudian tengok pula Y. Okey, sudut Y kat sini. Okey, apa yang kita boleh kaitkan dengan sudut Y? Okey, para pelajar, kalau tengok kat sini, dia mesti garis mendata sini, garis lurus kan? Ini tak lurus ni. Jadi mesti dia ada pembahagian kat sini. Kejap ya. Tengok kat sini, pembahagian kat sini. Jadi kita tahu sudut sini sama tau. Dia adalah sudut selang-seli. Para pelajar perhatikan. Perhatikan, fokus sayang. Kenapa cikgu kata selang-seli? 1, 2, 3, Z.
Z. Okey, Z. Jadi ini adalah sudut selang-seli. Ini adalah 40 darjah. Tapi Y kat sini kan, dia sama ni. So, ini berapa ni cikgu? Macam mana kita nak tahu? Okey, para pelajar, fokus lagi. Okey, awak nampak tak kat sini? Okey, kat sini nak tahu berapa ni? Okey, awak tengok kat sini. Ini 18. So, dia sebenarnya macam huruf Z je tau. So, 18 dia sama kat sini. So, kita tahu ini adalah sudut selang-seli dia 18. So, kita tahu bahawa untuk cari nilai Z, Y, Okey, Y sama dengan 18 tambah dengan 40. So, Y sama dengan 58 darjah. Tada! Dah siap. Okey, para pelajar. Cikgu dah terangkan. Cuba awak pause video ni. Cuba awak buat sendiri dan awak compare jawapan kita. Sama ke tidak? Baru awak boleh lebih nampak, lebih faham benda tu. Okey? Alright. Point 3F. Okey, Rajah. Cikgu nak terangkan macam mana dapat je lah. Okey, yang pertama dia suruh cari nilai X dan juga nilai Y. Okey, nak cari nilai X. Okey, apa sudut yang awak tengok kat sini yang kita boleh kaitkan? Okey, kita ada 25, kita ada 88. Okey, so macam mana ya? Okey, sebenarnya kalau awak nampak sayang tengok cikgu buat ini satu sini, satu sini. Nampak tak sini? Huruf F. Bila F biarlah sudut sepadan, jadi kita tahu bahawa kalau sudut sepadan yang ini dia sama kan? So yang ini sayang, ini adalah 98. Jadi ini cikgu namakan dia sebagai sudut A. Okey, jadi sudut A dia akan jadi 88 kerana dia adalah sudut sepadan sudut sepadan huruf F ni kan. Okey, jadi sudut A sama dengan 88 darjah tolak dengan 25, kita akan dapat 3, kita akan dapat 63 darjah. Sudut A baru ni. Okey, kemudian apa kaitan A dengan X? Okey, kita tahu bahawa, sayang tengok pula gambar ni, tengok cikgu buat. Okey, X dan juga A, huruf apa ni sayang? Huruf C. So C apa? Pendalaman kan? Okey, so bila pendalaman, kita buat kat sini pula. Okey, bila pendalaman kita tahu bahawa X tambah dengan sudut A sama dengan 180 darjah. X sama dengan 180 darjah tolak dengan sudut 63 darjah. Okey, jadi kita akan dapat 7, 6, 7, 1. Okey, 117 darjah. Okey, boleh tak? Senang kan? Okey. Kemudian Y pula. Okey, dah cari nilai X. X dah jumpa. Okey, kemudian nilai Y pula. Okey, nilai Y. Okey, macam mana nak cari nilai Y? Okey, sayang, awak tengok ini awak dah dapat yang ini tau. Okey, so kalau kita kata cikgu, saya nak cari nilai Y ni macam mana? Okey, awak Y kat sini, apa yang kita boleh sampaikan kat sini adalah kita boleh tengok mana sudut yang relate. Okey, kalau yang ini kata cikgu ambil warna apa ya? Warna pink. Okey, kita relatekan yang ini. Katalah cikgu ambil yang ini. Yang ini. Yang ini dengan yang ini sayang. Okey, nampak tak? Yang di sini, sudut di sini. Ni huruf apa ni sayang? Huruf F kan? Sudut yang ini sama kan dengan yang ini? So which is ini 88. So kalau ini 88, so yang ini berapa? Okey, kita buat kat sini lah contoh Contoh sekejap, cikgu buat kat sini lah. Ruang tak ada ni. Okey, katalah cikgu namakan ini sebagai sudut B. Okey, sudut B Jadi sudut B sama dengan 180 tolak dengan 88. Jadi 2, ini dapat 7, dapat 92 darjah. Okey, so kita akan dapat 92 darjah, and then awak dapat kat sini cikgu, kita dapat dah ni 92 ni. So apa kaitan juga antara yang ni? Yang ini kan? Okey, kejap sayang. Nampak macam bolok-bolok ni, tapi sebenarnya insya-Allah boleh faham. Okey, ini sebenarnya sudut apa ni sayang? Huruf C kan? Ini adalah sudut pendalaman. Jadi awak tahu bahawa cikgu buat lagi kat sini. Okey, bahawa awak tahu yang ini dengan campur dengan ini 92 tambah dengan Y sama dengan 180 darjah. Jadi Y sama dengan 88 darjah. Ya Allah, senang sangat. Okey. Alright, seterusnya tengok yang ni. Andaikan WV ialah garis mengufuk. WV mana kita tengok? WV garis mengufuk, cari sudut dongak V dari T. Sudut dongak V dari T.
Oh, ya baju V ni dia kata garis mengufuk. Jadi ni mengufuk baju V. Okey, cari sudut dongak V dari T. So nak kat sini lah, sama juga kat sini. So mestilah B sama dengan 88. Tada! Dah siap. Okey? Nampak macam complicated tau sebenarnya sayang. Tapi awak sebenarnya boleh faham satu-satu. Awak kaitkan mana sudut sepadan, mana sudut selang-seli ataupun mana sudut pendalaman. Awak kena faham 3 sudut ni. Okey, 3 sudut ni awak faham, insya-Allah awak boleh jawab semua soalan yang berkaitan dengan sudut. Sebab dia sangat relate sahaja. Okey? So itu sahaja sayang. Kita dah selesai bab 8. Okey, jadi sekiranya ada masalah awak boleh komen kat bawah, cikgu akan cuba selesaikan masalah awak dan cikgu harap sangat awak boleh buat latihan. Tiada jalan pintas untuk pandai matematik melainkan awak buat latihan. Okey, jumpa lagi awak dalam bab yang ke-9. Alright, see you. Terima kasih sangat-sangat kerana tengok sampai habis. Assalamualaikum. Bye-bye.